Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk chapter 1 lah. Kita mulakan pembelajaran kita dalam subjek chemistry ni. So kita kenal lah dulu kita buat introduction lah apa tu chemistry dan juga pengiraan yang terlibat lah dalam tu. Di mana kita akan sentuh bahagian kuantitatif. Kita ada dua, satu quantity, satu quality. So kita tengok apa perbezaan dia. Lepas tu kita tengoklah apa dia punya measurement, pengiraan apa yang terlibat dan juga significant figure, nombor berarti, SI unit juga derive unit. So saya harap saya boleh habiskan satu chapter ni hari ni je lah sebab tak banyak sangat. So chemistry ni apa? What is chemistry? Definition dia. Definition untuk chemistry ni can be defined as the science that deals with material. Okay, science yang melibatkan bahan di dalam universe, okay, dan perubahan dia serta perubahan dia. Okay. So apa yang ada dalam alam sekitar kita, alam semesta kita. So persoalan seterusnya keluar, apa yang tak ada dalam alam sekitar kita? Kan? So benda-benda yang kita tak boleh nak kenal pasti tu lainlah cerita ya. So yang ni kita cerita pasal apa yang ada di sekeliling kita. Okay. Tak kisahlah berada jauh ataupun dekat, tak kisahlah berada di bumi ataupun bukan di bumi, selagi mana di dalam semesta ni. Okay. So contoh dia air, udara, water, rock, semua tu lah. Apa yang awak nampak depan mata awak tu lah, semua benda tu adalah chemistry. Okay. So persoalan yang selalu timbul pada ialah bila dah belajar, bila awak dah besar nanti kan, adalah yang jual produk dan dia claim bebas bahan kimia. Bohong lah tu. Dia sendiri pun dibuat daripada bahan kimia. Kita pun dibuat daripada bahan kimia sebenarnya. Okay. So kalau tengok pada asas dia, kita sendiri terdiri daripada karbon dengan hidrogen. Badan kita sendiri. Okay. So bohong lah tu kalau kata bebas bahan kimia. Okay. Kita akan fikirkan bila kita fokus kepada kuantitatif ni, kita akan concern dengan composition, behavior atau reaction dia, struktur atom ataupun struktur bahan tu tersendiri, serta dia punya properties, ciri-ciri dan perubahan. Okay, so composition ni maknanya apa kandungan dia lah. Okay. Contoh dalam air mineral, apa kandungan dalam air mineral? Ada air dan mineral lah. Mineral apa tu yang kita nak tahu kan? Itu komposisi. Komposisi tu adalah kandungan dia. Behavior atau reaction. Okay. Dia punya tindak balas dengan apa? Campur A, campur B jadi apa? Behavior dia, perangai dia, tindak balas dia. Contoh, kalau air batu, kita letak garam dengan air biasa, kita letak garam. Dia punya behavior dia tu berbeza, tak sama. Okay. Struktur dia, samalah. Struktur sesuatu bahan dengan walaupun bahan yang sama tapi physical face dia tu berbeza, pun dah lain struktur dia. Okay. Properties of matter, ciri-ciri dia. Okay. Dan juga macam mana dia berubah. Itu memang kita akan take notes dan cuba nilaikan, okay, dalam chemistry. Okay. Bukan bermakna kita cover semua benda dalam chemistry kita lah, subjek kita. Tapi dalam dunia chemistry itulah yang di-concernkan, itulah yang diambil nilai. Okay. So kita ada dua branch, cabang, ranting daripada chemistry ni. Cabang besar lah. Satu kualitatif, satu lagi kuantitatif. Kualiti ni kita payah nak tentukan dari segi nilai.
Kita hanya boleh kata apa je. Apa rasa. Apa apa perasaan. Itu macam kualiti. Kualiti dia tiada pengiraan yang standard. Okay. Kuantitatif dia ada nilai. How much. Berapa banyak. So kita lebihkan kepada kuantitatif sebab mana lebih tepat. Kan? Contoh, saya bagi satu kertas berwarna merah. Ada mata orang dia tengok warna merah tu merah cair. Ada mata orang tu dia tengok warna merah nama dia. Ada orang tu tengok warna dia warna merun. Macam tu lah. So tak tepat. Tak tepat kalau kualitatif. Bukan tak boleh guna pakai. Okay. Dia dalam range. Dia dalam range. Merah juga. Merun. Merah cair. Merah pekat. Merah juga. Semua merah. Dia dalam range. Tapi ketepatan tu tak ada. Bukan tak ada. Susah nak dicapai. Mata orang lain persepsi dia terganggu dengan perspektif seseorang. Okay. Perception seseorang dan perspektif dia. Okay. So ada orang cakap, rasa ni lembut. Ada orang tu kata, ada benda yang lagi lembut lah. Ada yang kata, ni kasar ni. Padahal dia macam tak ada satu standard yang kita boleh guna pakai kalau kita tujukan kepada kualitatif sains. Kalau kuantitatif, okay, kita dah set dah. Kalau kita tekan banyak ni, tu nombor satu. Kemudian kita tekan ni banyak ni, tu nombor dua. So kita tahu ada nilai, ada range, ada panduan, guideline, ada standard. Yang itu yang kita nak pakai. Supaya apa? Supaya kita boleh dapat nilai yang tepat. Contoh saya bagilah. Ini contoh saintifik. Bukan contoh apa? Contoh yang mudah-mudah lah. Contoh saintifik saya bagi. Awak buat satu eksperimen. Menentukan warna. Menentukan kepekatan. Menentukan kepekatan sesuatu bahan. Awak ambil air kosong, awak campur dengan pewarna. Okey. 1 titik saja pewarna tu. Samalah. 1 mil lah. Senang cerita 1 mil. Nampak kat situ dah pakai kuantitatif. 1 mil ada nilai. Okey. Dah pakai volume kan kat situ. So, bila kita titiskan warna merah ke, warna apalah tak kisahlah. Katakan 1 mil pewarna merah. 1 mil. Kalau saya titiskan 1 mil juga dekat bekas lain, sama amount dia, mesti pekat dia tu sama. Okay, tapi kalau tak ada nombor kuantitatif kalau tak ada kuantitatif, kita nak tentukan kepekatan tu macam mana? Payah. 1 mil pewarna di dalam 200 mil air. Contoh. Kita ada kepekatan tu. Tu adalah kepekatan dari segi volume over volume punya measurement. Okay. V over V. Okay. Volume pewarna kepada volume volume total cecair. Okay. So begitu. Kalau kata kita pakai kualitatif, okay, kita based on warna. Bila based on warna ni, ada orang tersalah letak warna merah dia 2-3 titik. Sorry, ada suara belakang. Okay. So, bila kata kita masuk 2 titik, padahal kita nak masuk 1 titik je, tapi warnanya lebih kurang. Sebab signifikan dia tu tak jauh. Tapi hasil dia, result dia nanti boleh ganggu. Boleh terganggu sebab kita tak pakai kuantitatif. Kita pakai kualitatif. Terganggu sebab pekat nampak di mata sama. Tapi sebenarnya volume dah berubah di situ. Berapa mil pewarna tadi dah berubah.
Jadi bila kita kira-kira kita buat result nanti apa eksperimen kan ada result kan. So jadi lari. Takkan dapat keputusan ataupun result yang konsisten. Okay. So tu yang payah. Jadi untuk kita tukar sebagai satu standard, kita buatlah satu quantitative science. Kita jadikan panduan dengan quantitative science. Okay. So ni hanya cerita macam mana chemistry ni wujud daripada zaman dulu apa semua. Okay. Ni just pengenalan kepada ni chemistry. So zaman dulu eksperimen ni dah lama dah orang buat. Macam mana bentuknya ideas eksperimen kan. So bila kita tengok balik, kita tengok pengkaji ni, dia buat eksperimen berdasarkan pandangan, observation, hanya pada mata kan. Jadi bila kata observation, kita tak boleh keluarkan result yang konsisten. Hari ni buat keluar lain, esok buat keluar lain. Okay. So observation of natural phenomena carry out in control manner to get the rational conclusions or result. So dalam buat eksperimen ni perlu dibuat untuk kita dapatkan pemerhatian terhadap fenomena. Apa-apa fenomena? Kalau kata chemistry ni natural phenomena lah. Fenomena semula jadi yang dibuat dalam keadaan terkawal. Kenapa perlu terkawal? Supaya kita boleh dapat conclusion ataupun result yang terkawal ataupun at least konsisten dan kita boleh tahu result tu guna pakai dia untuk apa. Okay. So proses of scientific ni kita ada beberapa cara sebenarnya. Kita boleh buat berdasarkan observation, daripada pandangan, daripada pemerhatian, kita boleh keluarkan satu statement. Okey. Bila A campur B dia jadi warna merah. Tu satu statement lah. Satu statement lah. So, kalau kata A campur B, sampai ke kiamat pun A campur B dia jadi merah, dia akan jadi satu law. Contohnya kita ada law of thermodynamics. Kita ada macam-macam jenis law. First law of thermodynamics, second law of thermodynamics, zero law of thermodynamics. Kita ada macam-macam lagi lah, macam-macam law yang diorang dah kaji. Sebab dia tak akan berubah. Okay. Contoh yang Albert Einstein dapatkan nilai E equal mc square. Yes, itu satu law. Okay. Theory of relativity. Benda tu adalah law. Law maksudnya dekat sini, cubalah pecahkan pun tak boleh. Melainkan dapat dibuktikan. Dia tak jadi law lah. Kalau benda tu boleh dipecahkan, maknanya dia tak jadi law, dia jadi hipotesis ataupun teori sahaja. Okay. Kalau dia tak dapat dibuktikan, teori. Kalau dia boleh dibuktikan dan dia tu tak kekal, dia mungkin jadi law kepada certain condition ataupun dia boleh jadi hipotesis lah. Okay. So seterusnya, kalau nak buat scientific method punya proses, kita kena buat eksperimen lah. Buatlah beberapa kali eksperimen dengan parameter yang hampir sama, mungkin berubah sedikit-sedikit lah untuk kita tengok kesan dia. Macam mana kita nak baca eksperimen punya result? Itu kalau zaman dulu terpulanglah kepada orang yang buat. Okay. Tapi sekarang kita ada format lah. Okay. Format untuk buat eksperimen kan. So kita kena ada apa? Kita kena buat dulu dia punya pengenalan. Dulu-dulu tak ada nak buat pengenalan ni. Buat pengenalan dulu, bahan apa guna, kemudian proses apa, mana prosedur dia kan. Kemudian kita punya hipotesis, kita punya target nak dapat apa. Lepas tu dapatlah result. Lepas tu bandingkan result dengan hipotesis kita. Kemudian kita buat kesimpulan. Itu sekarang. Okay.
Supaya apa? Supaya orang boleh baca, orang boleh kaitkan logik tu. Okay. Bukan zaman dulu. Banyak sangat eksperimen zaman dulu menipu. Banyak. Pernah berlaku, orang cakap boleh dapat free energy. Kalau siapa-siapa suka tengok TV tu dia tahulah. Kan? Free energy. Okay. Sampai sekarang, law dia adalah law of first thermodynamic. Energy cannot be created or destroyed. Tenaga tidak boleh dihasilkan ataupun dimusnahkan. Tapi dia boleh berubah bentuk. Kalau orang tu kata boleh dapat free energy, maknanya tiba-tiba datang energy tu pusing, boleh ada tenaga. Free energy. Contoh macam kat YouTube tu banyak kat YouTube tu berlambak boleh tengok pasang magnet apa semua dekat motor, bukan motor tu dekat DC motor ke apa, tiba-tiba motor tu bergerak pusing tanpa guna elektrik pun. Takkan berlaku sebab dia adalah law of thermodynamic, takkan berubah. Okay, so kena faham tu konsep-konsep dia. Lagi contoh yang biasa tapi orang mungkin terlepas pandang. Okay, apa ni, macam alat-alat yang boleh jimat elektrik, boleh jimat, boleh sekian-sekian jimat petrol lah apalah kan. Awak tak rasa ke kalau company besar dah buat benda tu dah lama dah jimat. Dah lama dah dia kaya. Okay. So fikir logik. Kalau dia langgar law, minta maaf tak betul lah tu. Okay. Contoh macam free energy tadilah, bergerak sentiasa, tak ada tenaga pun bagi kat dia. Dia boleh keluarkan tenaga dengan sendirinya. Itu dah salah. Tenaga tidak boleh dicipta. Okay. So tolong saya suka mengajar chemistry ni ataupun subjek lain lah. Saya suka relatekan dengan yalah, apa yang awak hadapi kat luar. Okay. Measurement. Kita nak tengok kepada measurement lah. Yang ni tajuk besar lah dalam chapter 1 ni. Okay, measurement adalah comparison of physical quantity. Perbandingan physical quantity. Okay, tadi kita dah dapat kat sini kan. Kita dah dapat kuantitatif. Kuantitatif. Kita nak quantity. So, quantity ni tak ada makna kalau kita tak buat perbandingan. Tak ada makna pun. Okay, saya kata nombor 1 adalah warna merah. Kenapa nombor 1 warna merah? Kan dah keluar persoalan di situ. Okay. So, daripada pakai nombor 1 kepada warna merah, baik pakai kepekatan. Kepekatan adalah satu bentuk pengiraan. Okay. Apa yang dibandingkan dalam kepekatan adalah contoh tadi saya buat volume kepada volume. Volume titisan, volume pewarna kepada volume air yang kita masukkan, yang kita masukkan pewarna tu. So kita bandingkan dua benda kan. Di situlah maksudnya. Okay. So dalam measurement ni kita ada nama dia SI unit. So nanti kita tengok apa maksud SI unit. Okay. So dalam SI unit kita ada 5, tapi ni dimension baru 4, length, temperature, time, mass. Ada lagi satu. Okay. So pengiraan ni untuk apa? Pengiraan ni untuk apa? Okay. Pengiraan adalah untuk kita dapatkan ketepatan sesuatu, okay, dan kejituannya. Masuk bahasa Melayu kan, betul kan? Saya rasa bahasa Melayu jitu kan. Tepat dan jitu. Betul siapa yang ambil sains? Aduh. Okay. How close the measured value is to the true or accepted value. Okay. Berapa rapatnya sesuatu nilai kepada nilai yang sebenar. Okay. Dan juga kalau precision, berapa rapatnya nilai, how close a set of values obtained from measurement of quantity. So, berapa rapatnya sesuatu nilai yang diperolehi banyak kali lah kepada satu pengiraan. Okay. So,
contoh, saya rasa awak kalau siapa yang belajar sains tu dia tahulah. Okay. Minta maaf, saya selalu compare dengan budak-budak yang belajar sains sebab ni adalah sains. Nak macam mana? Okay. Macam contoh kita ada apa? Kita ada beberapa nilai. Okay. Kita dapat nilai kan. Nilai yang sebenar dekat tengah-tengah ni. Tu kecil tu. Okay. So sini kita boleh cakap dia tepat dan juga jitu. Sebab apa? Dia rapat-rapat. Tapi dia pun menghampiri ketepatan nombor sebenar kat titik tengah tu kan. Okay. Kalau contoh yang seterusnya saya bagi. Okay, situ. Ni nombor sebenar. Nombor yang kita nak. So dia dapat nilai dekat sini. Ni kita panggil dia jitu. Sebab nilai dia rapat-rapat tapi dia jauh sikit daripada ketepatan. Dia tidak tepat tapi dia jitu. Kalau yang ni dia tepat dan juga jitu. Okay. Kalau tidak tepat dan tidak jitu, ni nombor sebenar. Banyaklah meratalah dia pergi kan. Tidak tepat dan tidak jitu. Okay. So contohlah. Ni saya cakap contoh. So contohnya yang awak boleh nampak adalah okay, sekarang tengah Olimpik, sukan memanah. Okay. Macam ni lah. Sukan memanah dia kira dua benda. Ketepatan dan kejituan. Okay. Kalau dia boleh dapat kat tengah, tepat lah. Ataupun nilai yang dia nak. Kan? Macam main dart. Main dart kita ada nombor kan tepi-tepi tu. Bukan kita nak aim kat tengah semata-mata. Tak. Kita nak aim biar markah tu kan. Markah dia kan makin turun kan. Siapa yang dapat kosong, dia menang. Kan? Sama lah. Lebih kurang lah macam tu. So kalau dia boleh dapat tempat yang sama kat sini, maknanya kejituan dia tinggi. Okay. Contoh, dia aim nombor 15. Dia dapat nombor yang nombor 15 kat sini. Yang bawah ni dapat nombor 5. Okay. Ni tengah. Okay. So dia tembak dapat nombor 5. Tembak lagi dapat nombor 5. Dapat nombor 5 lagi. Tu jitu. Okay. Kalau dia tembak dapat nombor 15 terus. Tu tepat lah. Sebab dia aim nombor 15. Okay. So itu adalah cerita tentang ketepatan dan kejituan. Kalau term saya salah, tolong maklumkan kat saya. Kadang-kadang saya bila tukar bahasa Melayu ni payah sikit. Saya bukan tak nak ajar dalam bahasa Inggeris. Ada certain pelajar dia tak boleh nak pergi pada bahasa Inggeris. Ada certain boleh campur-campur. Saya lebih suka campur-campur lah. Sebab yelah, slide pun bahasa Inggeris. So rule of significant figure, nombor bererti Saya minta kalau saya tanya tu tolonglah respon. Seorang dua. Janganlah senyap. Biasa. Okay. So kita ada tak silap saya 6 ke 9 6 rasa peraturan untuk nombor bererti. Okay. Nombor bererti ni adalah untuk apa? Biasanya kita guna untuk nak bagi nombor tu nampak ketara. Nak bagi nombor tu nampak ketara. Okay. Contoh. Nombor besar, nombor tanpa titik, nombor tanpa perpuluhan ni confirm suatu benda nilai yang ketara. Kan? Signifikan. Nombor yang sangat bererti lah. Okay, awak ada nombor ada 91. Awak ada nombor 92. Ada nombor 140. Contoh. Itu nombor yang bererti. Tapi erti dia awak sajalah yang faham. Okay. Nombor tu. Okay. Tapi nombor point yang belakang-belakang tu macam mana? Okay. So soalan dia, kalau soalan tu cakap awak buat A campur B campur C bahagi F
apa semua, akhir sekali tukarkan jawapan awak kepada 3 nombor bererti. Contohnya, itulah soalan dia macam ni. So, macam mana nak tengok? Kena tahu peraturan dia. Pertama, all non-zero digits are considered significant. Semua nombor yang bukan kosong dikira sebagai nombor bererti walaupun ada pecahan. Okay. Kosong, zero. Zero appearing anywhere between non-zero digits are significant. Nombor kosong yang terhimpit antara dua nombor yang bukan kosong dikira sebagai significant figure. So, macam mana nak kira significant figure? Okay, contoh saya bagi 91. So, nombor significant dia adalah 2. Satu, nombor 9, satu lagi nombor 1. Kalau kat sini, ada 3 nombor significant figure. So, saya tulis kat bawah ni. Ni 2, yang ni 3, yang ni 4. Sebab syarat pertama dia, apa-apa nombor yang bukan kosong dikira is considered as significant figure. So, 91. Kalau soalan dia tanya, so tolong faham soalan. Soalan dalam bahasa Inggeris, masalahnya. So, soalan tanya, berapakah nombor signifikan bagi nombor berikut? 91. Ada yang saya pernah dapat student, dia buat 9 campur 1, jadi 10. Ada yang 234 tu, dia jawab, dia nak tahu berapa signifikan figure, tapi dia jawab 200. Tak kepelik. Okay. Oh, ada soalan yang mungkin student keliru lah, ataupun dia tak faham kan, sebab soalan dalam bahasa Inggeris. Kosong, kalau antara nombor yang bukan kosong adalah significant figure. So, nombor ni kita kira balik 1, 2, 3, 4, 5. So, jawapan dia 5 significant figure. Significant digits. Tak kisahlah figure digit boleh je. Okay. Nombor kosong yang di hadapan leading zero tidak dikira. So, kat sini hanya ada 2 significant figure. 1, 2. So, jawapan dia 2 significant figure. SF ni saya shortkan kepada significant figure. Okay. Itu dah 3 dah. Yang keempat, kosong di akhir-akhir. Okay, di akhir-akhir. Dikira. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ada 6 lah. Okay. Nombor yang digariskan kat bawah adalah dikira. So, tadi nombor kosong kat belakang tapi tak ada titik perpuluhan. Dia punya peraturan dia adalah nombor 1 ni. Nombor yang bukan kosong adalah significant figure. So, yang keempat ni, 1, 2, 3, 4, 5, sorry. Yang kelima ni, maksud dia adalah nombor, kalau ikutkan, kalau dia bagi nombor 20,000 ni, okay, significant figure dia 1 je. Ni je. Sebab apa dia 1? Sebab belakang ni nombor kosong dan tak ada titik perpuluhan. Okay. Kalau ada titik perpuluhan, lain cerita. Okay. So, sekarang ni jawapan dia 2 significant figure. Sebab apa? Sebab garisan bawah ni significant figure. Contohlah, saya ada nombor. Awak buat tambah-tambah tolak bahagi darab semua. Okay. Dia suruh bagikan jawapan dalam 4 significant figure. Tapi jawapan yang awak dapat nah, 2, 1, 0, 0, 0 kan. Macam mana nak buat? Takkan nak bagi jawapan 2, 1, 0, 0. Kan berbeza tu jawapan tu. Dia ibarat awak bagi RM1. Awak bagi 100. Tapi saya nak 1 je significant figure. Awak bagi RM1. Tak samalah nilai dia. Betul? So, jangan buat macam tu. So, salah lah di situ.
So kalau soalan significant figure ni, nombor dia tak boleh ubah. Nilai dia tak boleh ubah. Okay. So kalau dia nak dalam 4 significant figure, 1, 2, 3, 4. So garis je lah kat bawah 4. Ni garis kat sini Ini terlebih pula. So garis sini sahaja. Okay. So jangan pergi tulis nombor 2100 tu je. Ramai student buat macam tu. Ramai sangat student yang jawab dengan saya, dia bagi jawapan ini. Sir, kalau yang macam 20.000 kira kan ya? 20.000. Jawapan dia 5 significant figure. Okay, sebab apa? Sebab kita tengok yang ni. Yang terakhir sebab awak laju. Okey. Okey, sekejap saya nak pastikan saya tak sampaikan yang salah. Significant figure betul. Okey. Nombor kosong, kalau nombor ni okey, dia ada titik perpuluhan. Okay, titik perpuluhan. Tadi kat sini kalau dia cakap all non-zero digits are considered significant. So kalau saya bagi nombor dia 210, jawapan dia adalah 2 significant figure. Tapi dia berubah menjadi 3 significant figure kalau ada titik. So dia jadi 3. Ada je titik walaupun tak ada kosong kat belakang, dia letak titik tu, dia dikira. Boleh faham? Okay. So contoh lagi saya bagi Saya padam jap. Okey. Saya bagi nombor, saya bagi contoh lah, senang. Okey. 410 222 2. Saya nak bagi nombor yang sama lah supaya awak nampak lah kod. Okay, saya bagi nombor panjang sikit lah. Empat, 1, 4, 2, 2, 4. Okay, contoh. Okay, kalau ikutkan significant figure dia berapa? Asal. 6. Betul, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6. Significant figure. Okay. Kalau saya nak nombor ni hanya 2 je significant figure, macam mana saya nak buat? Garis bawah 1. Betul? Dia akan jadi 41 42 24 garis bawah 1. Okey. Kalau saya nak 2 saja significant figure. Okey. Kalau saya nak dia sekarang 6, kalau saya nak dia jadi 8 significant figure. Saya nak dia jadi 8, macam mana? Tambah perpuluhan. Tambah perpuluhan dan kosong. Tambah kosong belakang. Okey, tu dah faham lah tu. Dah jadi 8. Okay. So, saya harap fahamlah untuk significant figure ni. Okay. Dia lain pula. Lepas ni ada yang significant figure campur dengan bunda. Okay. Campur dengan bunda. So, cerita dia bila bunda, okay, contoh tadi saya nak yang tak ada ni kan, tadi 6 kan, asalnya 6. Okay. Contoh saya nak 2 je significant figure. Okay. So, jawapan dia 41 0 0 0 0 garis 2. Garis kat sini. Dia akan jadi yang bunda. Okay. Round.
rounding. Rounding. Okay. Lain cerita lah. Kalau signifikan saja yang ni lah. Okay. Tapi saya tak nak ada jawapan kalau kata saya nak 8 significant figure, dia pergi tambah 4, 1, 4, 2, 2, 4, 0, 0. Contoh. Betul 8. Tapi nilai dia dah tak sama ni. Kita tak pernah mengubah nilai sebenar. Okay? Kita tak ubah pun nilai dia. Ataupun dia pergi tambah titik perpuluhan ke kat mana-mana. Kita tak ubah nilai sebenar. Kalau kita buat 41 point, contoh point. Dah lain dah nombor ni. Bukannya nombor 414224 kan. Dah jadi 41 point. Nilai dia hanya 41 je. So jangan ubah nombor. Saya harap faham lah maksud saya ubah nombor tu. Memang ramai student akan buat. Sebelum-sebelum ni lah. Okay. Suka sangat buat ubah nombor. Dah jawapan dia 41. Nak tanya, Ya. kalau contoh nombor saya bagi 0.412, dia kira berapa? 0.412. 412. Ada. Okay, 3. Sebab ni. Nombor kosong di depan tidak dikira. Lain cerita kalau dia tambah 1. Dia akan jadi 1, kosong ni akan dikira. 1, 2, 3, 4, 5. So dia jadi 5. Faham? Kalau kosong yang mula dia tak kira. Macam ni leading 0 tak dikira. Tapi kosong di antara nilai yang ada dikira. So 6 peraturan ni kena tahu dan kena tengok lah. Okay, bunda saya rasa semua orang dah faham kot. Nombor 5 naik atas. Nombor bawah 5 tak payah naik kan. Okay. Contoh soalan dia bagi lah. Okay. Bundakan kepada 3 significant figure. Contoh 3. Ni dia bagi nilai ni. Nak tukar kepada 3 significant figure. So 1, 2, 3. So jawapan dia antara 1.21 ataupun 1.22 lah. So tengok nombor belakang ni kan. 5. So dia jadi 22 lah. Sebab nombor 5 dan ke atas. Kalau rendah daripada nombor 5, contoh macam ni, dia akan jadi 121 lah. Okay. So saya rasa tak ada masalah lah tu. Okay. Ni contoh yang awak boleh buat lah. Okay. Contoh yang awak boleh buat. Kalau nak buat, kalau nanti slide ni saya akan bagi. Jangan risau. Awak boleh buat. Kalau rasa tak faham, awak boleh tanya. Okay. Tak ada jawapan. Nak jawapan kena tanya lah. Okay. Sebab saya nak pergi kepada soalan ni payahlah, lambat jadinya. Saya nak habiskan kelas chapter 1 ni. Sebab chapter 1 ni hanya ulang balik apa yang awak dah belajar kat sekolah. Semua daripada SPM ke? Ada daripada IKM tak? Tak ada je. Semua SPM? Selevel SPM lah maksud saya. Ada yang bukan SPM kan? Ada yang daripada luar negara? Ada ke? Kita pernah ada student daripada luar negara. Takat ni tak ada gitu. Tak ada kan? Semua orang Melayu lah. Okay. Multiplication. Okay. Dalam pengiraan ni biasalah. Okay. Biasa saja nombor dia darab tambah bagi tolak tu kan. Okay. So kalau dalam darab ke tambah ke tolak ke, okay, soalan tu dia kadang-kadang dia tak bagi tahu kau berapa nombor bererti yang dia nak. Tak berapa significant figure yang dia nak. Dia tak bagi pun. Contoh, this is the number of significant figure in the answer. So, macam mana kita nak tentukan berapa significant figure kita kena letak ataupun tinggalkan? Okay. Jawapan kita dapat 29.856. Tapi soalan dia ada cakap berikan jawapan dalam nombor bererti. Dalam nombor bererti. Dia tak beritahu berapa nombor bererti tu. Okay. Dia tak beritahu.
Tapi kita kena tahu sendiri dengan cara dia ambil nombor paling rendah significant figure. 1, 2, yang ni 1, 2, 3, 4. So 4 dengan 2, 2 paling rendah. So tinggalkan jawapan dalam 2 significant figure. Faham So macam ni. Ada 1, 2, 3. Yang ni 1, 2, 3, 4. So 3 lah. So 3 lah significant figure. Jawapan kita dapat 43.49259 kan. So kita bagikan dia kepada 3 significant figure atas dasar sebab yang 528 ni paling rendah. Okay. So 43 5 lah. 43.5 betul lah sini. So jangan lupa simbol ni. Bukan simbol ni Ni sama dengan ni jawapan sebenar. Ni approximation. So kena lukis lah. Okay. Berombat macam rambut saya ni Okay. Tambah tolak bahagi darab. Kita tengok in adding or round to the least number of decimal place. Okay. Dia nak nombor macam mana nak cakap kadang-kadang soalan dia tak minta. Biasanya soalan dia minta je berapa significant figure, itu lebih mudah lah. Okay. Untuk kat sini perpuluhan dia paling rendah adalah sini 1, 2. Perpuluhan dia paling rendah kat sini kan. So sini perpuluhan dia 1, 2, 3 ada tiga titik perpuluhan. Yang ni ada 2 kan. So pilih yang paling rendah. So 0.1. Itu dalam tambah tolak. Okay, kalau darab tadi dia pakai significant figure. Okay. Habislah bahagian pengiraan. Simple saja. Awak dah belajar pun pada sekolah-sekolah dulu kan. So kita nak pergi kepada unit yang mana memang kita guna pakai di Malaysia. Even ada undang-undang untuk menggunakan sistem unit ni. Kita tak sepatutnya guna kiraan kaki. Kita tak sepatutnya guna kiraan batu. Tak boleh pun sepatutnya. Tapi itulah dari zaman dulu sampai sekarang masih lagi ada orang guna. Tapi pelik lah. Pelik juga kalau kita guna dalam CM kan. Saya nak beli tie rumah kan, tie jubin ni kan, jubin ni. Saya nak beli berapa CM. Orang pelik tu. Kan. Biasa orang pakai kaki, tiba-tiba dia datang nak beli by CM pula. Pening lah. Tokai kedai pun pening kepala dia. Okay. So ada setempat kena pakai lah. Ada setempat tak payah. So dalam kes kita punya pembelajaran, kita akan belajar dalam SI unit international system lah. Okay. Kita tak pakai batu kaki, ounce, apa lagi. Macam lah unit yang Amerika punya pakai kan. Okay, kita pakai British punya standard. British standard dia pakai SI unit, international punya standard, metric system kita panggil. Okay, kita pecah kepada 2. Kita ada base unit, iaitu SI unit lah, yang kita kenal pasti sebagai SI unit. Ada length, mass, temperature, time. Okay, derive unit dicampuran beberapa base unit lah. Okay, so kita boleh tengok kat sini. So di bukan 5 ada 6. Okay. Length, mass, time, temperature, amount of substance, electric current. Okay. So length panjang lah. Unit pastikan kita belajar dalam meter, so guna meter lah. Mass berat lah. Okay. G-sim. Saya tertukar dengan jirim. Jisim, jirim. Time, masa, temperature bukan Celsius Kelvin. Temperature biasa kita panggil Celsius berapa degree Celsius kan. Sebenarnya kita kena pakai Kelvin. Amount of substance, berapa bahan, sesuatu bahan dalam bentuk mol. Tak pernah dengar lagi. Saya nak beli satu cawan bersaiz 5 mol. Tak pernah lagi Sebab mol ni dalam kiraan. Electric current, ampere, yes. Okay, biasa kita dengar berapa watt. Dalam watt tu sebenarnya adalah derived unit. Kita punya current
elektrik punya pengiraan patut dalam ampere. So kalau awak beli kabel USB apa semua tu kan dia ada tulis 2.4A kan. Itulah ampere itulah. Okay. So ni adalah SI unit, wajib hafal, wajib ingat. Dan berserta simbol dia. Okay. Meter, kilogram, second, Kelvin, mol, ampere. So simbol dia saya rasa simbol tak payah nak hafal dah. Sebab biasa nampak dah. Takkan beli saya nak beli garam satu kati kan. Tak ada dah orang pakai kati kan. So ni US punya unit. US panjang dia tak pakai meter. Okay, jangan pakai sentimeter pakai meter tau. Sentimeter tu adalah dia punya sambungan lagi lah. Maknanya ada kali berapa kan, 10 negatif berapa kan. Tu kilogram. Okay. So ni adalah unit asas. So kita pakai unit asas. So kalau dalam US dia pakai inci, kaki, batu. Mass pula dia pakai pounds, ounce, Fahrenheit, temperature, volume dia pakai gallons. Saya paling tak suka pakai gallon-gallon ni. Penat saya nak ngira. Kalau contoh saya nak beli aquarium kan, saya nak beli aquarium berapa gallon pula dia tanya. Aduh masalah pening aku nak kira berapa gallon. Kan pakai kaki lah. So ni SI prefix yang saya ada sebut semalam, tera, giga, mega, kilo, senti, densi, mili, mikro, nano, piko, femto. Ada lagi lah. Banyak. Berapa panjang lagi sebenarnya. Ada cara nak hafal tak sir? Ha? Cara nak hafal yang SI prefix ni? Saya prefer awak belajar dengan Madam Faizah. Dia ada lagu. No. Dia ada lagu. Okay. So guna pakai benda tu di mana-mana. Okay. Dia ada lagu. Saya bab lagu ni kalau dengar kan pecah telinga. Okay. Kira sekali saya. Saya pun tak tahu lagu dia. Saya dengar je student cakap ada lagu dengan Madam Faizah. Saya tak pernah dengar. Saya cakap jangan ajar saya. Nanti student suruh saya nyanyi. Okay. So saya rasa kalau lelaki, kalau siapa-siapa lelaki dia tahulah. Kalau perempuan pun mungkin dia tahu. Tera, giga tu dah confirm biasa dah. Dalam pendrive, dalam handphone, nak beli berapa giga, berapa gig kan. Berapa gig kan orang panggil kan. Dulu-dulu pakai berapa mega je. Okay. Saya masih lagi jumpa pendrive 16 megabyte lagi. Okay. So dulu-dulu mega-mega je kan. So dia sebenarnya mudah. Gandaan 3 sebenarnya. Gandaan 3. Awak ambil yang paling tinggi lah senang cerita. Ada lagi tinggi daripada 12 ni. 15. Saya tak ingat nama. Saya pun hafal daripada tera sampai ke pico, femto. Pico dengan femto je. Pico 10 negatif berapa 9, 12. 10 negatif 12. Femto 15. Okay. So dia gandaan 3. 12 tolak 3 9, tolak 3 6, tolak 3 3 lah. Betul lah. Sebab tu kalau pakai gram, okay, awak buat gram kan, 1,000 gram. Okay. Dia sama dengan 1 kilogram. Sebab apa? Sebab 1, 2, 3. Sebenarnya dia macam ni sebenarnya. 1 kali dengan 10 kuasa 3 gram. Tu sebenarnya. Tapi 10 kuasa 3 ni dia tukar dalam bentuk simbol. 10 kuasa 3 kan. So dia jadi 1 kg. K ni merujuk pada kilogram. Tu sebenarnya. Samalah dengan sentimeter. Okay. Okay, sekejap So samalah dengan sentimeter. Okay. Meter. 1 meter sama dengan 100 sentimeter. Kan? Sebab apa? 100 ni 100
kali 10 negatif 2 meter. 10 negatif 2 tu adalah senti. Tu je sebenarnya. Mudah je. Tak susah sangat. Tapi bila kita bagi soalan dalam kiraan, dia tak boleh nak relate lah. Sebenarnya soalan ye biasa tu. soalan saya dalam chemistry dia jarang pernah ada soalan ni. Tak pernah lagi lah kot. Sepanjang saya mengajar daripada tahun 2016 sampai ke sini, sampai ke 2021 ni, saya tak pernah lagi soalan chemistry ada tanya pasal ni. Tapi maklumat dia perlu disampaikan lah. Sebab mungkin dia akan guna dalam subjek elektrik. Dia kiraan-kiraan yang halus-halus ni. Biasa. Tapi kalau kata kiraan kita, contohnya, awak nak bahagikan contoh. Awak nak dapatkan volume. Okay, volume 1 cm cube tukar kepada meter cube. Yang tu dia pakai. Mungkin. cm kepada meter cube lain cerita lah. Ada cara dia lah nak buat kan. Yang tu mungkin ditanya. Dia tak nampak sangat lah 10 kuasa ni. Tak nampak sangat. Biasa dia tukar unit gitu je. Tu lah dalam chemistry. Tapi dalam subjek lain mungkin gunalah. Okay. Jangan pula pergi convertkan benda ni jadi duit pula. Contohnya, saya ada 1K. 1 kilo. Semaknanya 1000 kan. 1K 1000 kan. So, sama lah, benda yang sama sebenarnya. Okay. Tapi tak pernah lagi ada orang cakap saya ada 1M. 1M rasa pernah je. 1 million lah. Ada 6 kosong. Kan? Tapi tak pernah kot 1G duit. Saya ada 1G duit. Kan? So, benda yang diguna pakai dalam kehidupan seharian sebenarnya. Cuma perasan tak je lah. Okay. So, saya bukan nak cerita lebih. Nanti kan benda melalut je saya akan cerita. Okay. So, unit conversion. Unit conversion, pertukaran unit. Unit conversion lah sangat-sangat banyak dalam chemistry lah. Okay. Saya nak buat satu kelas khas lah. Maknanya untuk saya ajar pertukaran unit pada next class. Permulaan kelas untuk seterusnya saya akan ajar ni. Tolong ingatkan saya ketua kelas. Ajar conversion unit. Macam mana cara saya. Saya tahu ramai yang ada cara sendiri masa belajar kat sekolah. Saya ada cara saya sendiri. Tapi tak tahulah, setakat yang saya ajar, saya pakai cara saya tu, ramai orang kata dia orang tak pernah belajar cara saya tu. Okay. Tapi tengoklah. Tengok macam mana. Takutlah ada yang dah belajar benda yang sama dengan saya. Ini cikgu dia tu pandai tu. Ketua kelas tolong ingatkan saya pasal unit conversion untuk permulaan kelas pada next kelas hari Ahad lah. Derive unit, kita pergi kepada pengakhiran chapter ni. Derive unit iaitu unit yang diambil, diolah dari SI base unit. Contoh velocity, sebenarnya apa? Velocity apa? Acceleration, pecutan. Kan? Kelajuan velocity. Hal laju. Had laju ya. Sorry, bahasa Melayu saya minta maaf sangat. Okey, so had laju. Had laju. Okay. Had laju dia berkait dengan jarak dan juga masa. Dalam satu jarak, berapa saat dia ambil masa? Kan? Satu jarak, berapa jarak dia? Jarak mestilah kita pakai SI unit. So, jarak adalah meter. Dalam berapa masanya? Dalam berapa masa?
So meter bahagi saat. So sebab itulah datangnya meter per saat. Nak tulis meter per saat macam ni pun boleh. Nak tulis meter second -1 pun boleh. Tak ada masalah. Pecutan. Pecutan dia adalah kelajuan tadi. Kelajuan meter second -1 tadi. Had laju tadi. Bahagi dalam saat lagi sekali. Jadi dia 2 kali bahagi. So bolehlah kita tukarkan meter saat -2. Sebab dia bahagi, bila naik atas jadi -2. So itu adalah matematik. Kalau siapa kata, macam mana Cik Nas dapat -2 ni? Tengok pelik matematik awak. Saya tak nak ajar matematik. Okay, volume. Volume 3 kali unit yang sama. Sama ada kali tinggi, panjang, lebar. Allah, lebar macam mana aku nak tunjuk kan? Tinggi, panjang, lebar. Contohnya. Okay. So, kalau kubik, benda sama lah. Cube kan, bentuk dia sama kan. Jarak panjang lebar dia kan. Kalau silinder, area bawah kali dengan ketinggian. So, area bawah adalah area bulatan. So, pi r square kali dengan ketinggian dia. Sebenarnya sama je dengan petak kubik ni. Kubik kan, ni cube, contoh cube. Tapak dia, area tapak kali dengan tinggi dia. Sama je sebenarnya dalam silinder volume ni. Volume ni konsep dia sama je. Tapak dia kali ketinggian. Itu saja. Cuma kalau kata yang saiz dia tidak sama. Contoh macam kon. Kon. Itu lain lah. Sebab saiz dia tidak straight ke atas. Itu lain lah pengiraan dia. Okay. So, dia punya pengiraan dia pun lain lah. Okay. Jadi, cubic volume, cylinder volume, asas dia area kali ketebalan ataupun tinggi ya. Okay. Ni tinggi lah. Okay. Senang cerita, tinggi, lebar, panjang. Dah. Okay. Lebar kali panjang adalah area. Kan? Lebar panjang area. Kali tinggi dapat volume. Density, ketumpatan. Betul Ketumpatan adalah satu berat dalam satu isi padu. Nak mudah ingat. Berat adalah kg, volume adalah isi padu. So, kilogram per meter cube. Kg per meter cube. So, lebih kurang macam itulah cara dia. So, macam mana kita nak derive unit tu daripada ni lah. Asas dia adalah, mesti asas dia unit yang 6 tadi kan. Mesti yang asas dia dalam ni. Mesti asas unit tu dalam ni. Okay. Force, daya. Daya adalah suatu berat terhadap suatu kelajuan. Terhadap suatu pecutan. Bila terhadap dia darab tau. Okay. Berat, mass, kilogram, kali dengan pecutan tadilah. Meter, second, Newton. Dia nak tahu unit ni senangnya, sebenar-benarnya, awak tahu maksud force, daya. Daya ni maksud dia apa? Daya adalah suatu tenaga kan. Tenaga tu adalah satu tekanan. Tekanan tu adalah satu, bila kita tekan, kita dapat rasa berat. Berat. Berat saja tidak dikira sebagai daya. Tapi berat, kalau kita gerak ke hadapan, dia memerlukan tenaga. Bila gerak ke depan, dia melibatkan kelajuan, pecutan. So, itu datangnya unit force. Itu datangnya unit tenaga daya. Okay. So, dalam erti kata lain, kalau kilogram meter per second square, dalam erti kata lain, unit dia Newton lah.
1 Newton sama dengan 1 kilogram meter second square. Ataupun kalau nak tunjuk dalam bentuk pecahan, 1 kg dot meter per second square. Sama lah. Tekanan pula. Tekanan, pressure. Tadi daya kan? Force daya. Ni pressure pula. Pressure adalah daya tadi terhadap suatu kawasan, area. Sebab tu mudahnya nak ingat unit adalah ingat dia punya definasi. Okay. Kalau awak ingat dia punya definisi, apa tu pressure? Apa tu tekanan? Tekanan adalah satu daya kita tekan terhadap satu kawasan. Bila kata terhadap, makna bahagi. Kita bagi satu tekanan terhadap sesuatu kawasan. So, force bahagi area. Force kita dah ambil Newton tadi, ataupun nak mudah kilogram meter per second square ni pun boleh pakai. Okay, bahagi dengan area. So, dia akan dapat satu unit baru, kita panggil unit Pascal. So, orang yang create unit ni lah. Okay, nama dia Pascal. Okay. Tapi pressure dia ada banyak lah unit lain. 1 atm, atmospheric pressure, kilopascal, bar, PSI, millimeter mercury, torr. Okay. Ini kita akan buat minggu depan. Okay. So, saya nak stopkan dulu recording kita pada hari ini.